Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 4 yang dikasihi semua. Hari ini kita akan bincangkan soalan ni lah. Pentaksiran diagnostik akademik sekolah bersama penuh. Peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 kertas 1 bahagian A yang saya target malam ni. InsyaAllah. Jom kita tengok dulu. Kamu boleh tengok yang saya share ni lebih clear berbanding dengan kertas saya sendiri. Kertas saya sendiri tak clear sangat. Dia kelabu sikit. Okay, tengok soalan yang pertama. Tengok soalan dia kan. Bahagian A, 64 markah jawab semua soalan. Wajibal gunnah nama dia. Okey. Tengok cerita soalan. Ting, ting, ting. Kak. Okey, Raja 1 ialah lakaran pada satah kates yang menunjukkan laluan lurus dari rumah Amira A ke rumah Irdina. Diberi rumah Husna H terletak pada laluan lurus dari rumah Amira. Jadi first kali ni kita hanya perlu anggarkan benda simple saja. Kalau kamu tengok saya biasanya saya bincangkan ni, iaitu topik. Topik. Diberi persamaan laluan lurus daripada rumah Amira ke rumah Irdina ialah 2Y sama dengan X tambah 5. Cari persamaan laluan lurus yang melalui rumah Amira dan berserenjang dengan laluan lurus dari rumah Amira ke rumah Irdina. Dia punya cerita. Berbelit lidah saya baca kan. Ini topik dia apa? Geometri koordinat. Okay. Kita kena buat persamaan garis lurus. Sebenarnya kan apa persamaan garis lurus kita? Dia bagi tahu kat situ, first kali rumah Amira dengan rumah Irdina kan. Persamaan garis lurus Amira ke rumah Irdina. Amira I. Jadi kat situ AI, persamaan garis lurus dia adalah 2Y sama dengan X tambah 5. Kita jadikan persamaan garis lurus biasa, jenis keturunan Y sama dengan 1/2X tambah dengan 5/2. Simple. Cari persamaan garis lurus. Soalan dia. Cari persamaan garis lurus. Jadi soalan dia Y sama dengan MX tambah C juga. Nak cari persamaan garis lurus iaitu yang melalui rumah Amira. Jadi koordinat yang terlibat adalah -5, 0. Melalui rumah Amira. Kemudian dia kata apa? Berserenjang dengan laluan lurus Amira Adina. Okey. Jadi berserenjang dengan yang atas ni. Okey, jadi kat situ saya bagi kat situ dia simbol dia saya buat kat situ sini berserenjang dengan AI. Okey, bila berserenjang formula kita apa? M1 M2 sama dengan -1. Jadi berapa M1 kita kat atas? M1 kita dapati bahawa mudah kita dapat 1/2. Jadi M2 untuk yang kat bawah ni siapa? Jadi M1 tadi 1/2 saya guna formula ya. M2 sama dengan -1. Jadi M2 sama dengan 1/2 pergi terbalik. Akan jadi -2. Terus kita dah boleh buat persamaan itu. Jawapan kita akan jadi Y sama dengan -2X tambah C. Jadi nak cari C kena guna koordinat yang berkaitan. Siapa yang berkaitan? Ni -5, 0 dia bagi. Masukkan kat sini. Y kita 0. -2, X kita -5, campur dengan C, kita akan dapat sini C sama dengan 10, pindah sebelah -10. Jadi jawapan kita persamaan dia adalah Y sama dengan -2X tolak 10. Ini persamaan satu garis yang melalui titik -5, 0 tapi berserenjang dengan AI. Kat mana garis tu? Dekat gambar ni macam ni. Itu garis dia. Dia berserenjang dengan AI melalui 50. Itu garisan dia kan. Okey. Boleh faham Kalau tak boleh macam biasalah kamu tanya saya terus kan. B. Tak ulang balik. Yang mana? Yang A tu. Saya tak faham soalan dia. Soalan A dia tu saya kalau kamu tengok soalan dia, ayat yang penting dekat soalan ni adalah soalan kat sini cari. Cari persamaan laluan lurus. Maksudnya persamaan garis lurus. Sebab tu saya tulis kat situ tadi. Y sama dengan MX tambah C. Maksudnya kita nak cari persamaan, nampak? Nak cari persamaan pula, kita kena ada maklumat M dan juga C. Jadi
Dia kata melalui rumah Amira. Ni rumah Amira. Sebab tu kita akan gunakan koordinat tu. Koordinat ni nampak. Kan? Dan kemudian berserenjang dengan laluan lurus dari Amira ke Arina. AI tadi. AI yang ini. Sebab tu dia guna apa? Berserenjang dengan AI melalui yang ini. Nampak? Jadi kita buat macam biasa. Semak anggil lurus. Cuma bila nak buat semak anggil lurus, M dia kita cari menggunakan formula ni. Formula berserenjang. Okay? Jadi yang negatif 2x tambah C tu dia untuk garisan yang mana? Untuk garisan yang soalan minta. Ni garisan biru-biru ni. Soalan ni soalan minta. Dia kata melalui titik A tapi berserenjang. Itu soalan ni. Okay. Nampak ayat dia? Tengok ayat dia. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu, dari mana negatif 2x campur C tu cikgu? Negatif 2x campur C ni sebab formula kita MX tambah C. M kita negatif 2. Masuk ke? Ni. Masuk sini. Ni point kita ni soalan dia. Dia tu bagi-bagi macam tu. Nampak? Ini. Oh, sebab serenjang ya cikgu? Sebab serenjang. Ini idea kita. Idea kita maksudnya ni formula yang kita nak gunakan. Yang ini titik yang diberikan melalui. Yang ini dia kata kecurunan berserenjang. Macam tu. Jadi kita kena start dengan apa dulu? Kita buat kecurunan dulu. Kecurunan ambil atas ni, tukar jadi serenjang, dapat M negatif 2 masuk dalam ni. Nampak? Bila masuk kat sini, kita kurang apa? C yang tak ada. Bila C yang tak ada, kita gunakan apa nak cari C? Koordinat yang berkaitan. Sebab tu benda tu kita bagi cukup tu cerita dia. Boleh faham ke ni? Boleh cikgu. Boleh Mak Rajin? Boleh Mak Rajin? Mak Rajin sengap main ni. Boleh cikgu, boleh. Boleh Okay. Azrina dah okey? Dah screenshot? Saya cikgu yang ke bawah kan sikit. Dia yang itu. Okey. Okey dah. Dah Okey, kita masuk B tengok soalan B. Soalan B pula cerita dia pasal apa? Diberi AH. AH nisbah dengan HI. Sama dengan 5 nisbah 3. Ini kita pakai formula nisbah. Ingat tak saya ajar kamu? Kalau nak buat formula nisbah, benda pertama kita kena buat satu garis lurus yang baru. Lebih kurang je. Letak huruf dia. Huruf dia A, H, I. Maksudnya A, letak je tak kisah. H, letak je I. Kemudian letak apa yang kita ada? Ada tak A? Ada. Negatif 5, 0. Ada tak H? Ada tak H kat sini? H kita ada tapi tak nampak. Nanti kita buat. Soalan dia minta apa? Koordinat Muhaidina. I yang dia minta. X, Y. Jadi nak buat benda ni, kita dah ada nisbah. Tapi kita kena ada H. Kalau tak ada H tak boleh buat. Dia kena ada dua koordinat. Jadi H tu apa? H adalah pintasan Y. Untuk siapa pintasan Y? Untuk siapa? Untuk garisan AI tadi. Rujuk balik atas. Mana pintasan Y kita? Pintasan Y kita adalah C. Yang ini. Ini adalah pintasan Y kita. Jadi kalau sini saya letak 5/2, apakah koordinat dia kat situ? Jadi koordinat dia kat sini adalah 0.5/2. Ataupun nak senang kira, kamu letak je 2.5. Okay? Berdasarkan maklumat ni, terus kita boleh guna formula nisbah kita tu yang saya ajar kamu yang kita silang tu. Potong 2. Mula dengan X, sini 0 sama dengan, sini Y. 2.5 lah, senang kira sikit. Tekan kalkulator, sama dengan. Jadi kita mula dengan X, kita cross X. Cross, pergi sini akan jadi negatif 5 darab 3. Negatif 5 darab 3, kita akan dapat negatif 15 campur dengan cross ni pula X. X darab 5, 5X. Per dengan hasil tambah. Bahagi dengan hasil tambah, 8. Dapatlah kita punya X. Nampak? 8 kali 0, 0. 15 pergi sebelah, 15. 5X. Jadi kita akan dapat X sama dengan 15 bahagi 5, 3. Okey, siap X. Y pula. Y sama juga. 0,
darab dengan 3, 0. Y darab dengan 5, 5Y bahagi dengan hasil tambah kita 8. Jadi langkah pertama 8 kena pergi darab dengan 2.5. Kan 8 darab dengan 2.5 kita akan dapat berapa? 20. 20 kan? 20 sama dengan 5Y. Jadi Y kita dapat apa? 20 bagi 5, 4. Jadi apa jawapan kita? Koordinat I adalah 3, 4. Okey, ada soalan? Tengok dulu. Ini 2 markah je sebab tu dia mudah sikit. Teori nisbah. Kita pakai formula pun nisbah. Kalau kamu lupa formula ni, kau pun tengok dekat senarai formula dia bagi M dengan N. Yang formula melibatkan M dengan N. Cikgu, kenapa 5Y cikgu? Kenapa 5Y? Sebab kita cross. Macam tu. Y darab dengan 5. Jadi akan jadi 5Y. Sama macam tadi, 5X. Ni cross. Oh, dia X cross tu darab kat dengan tempat selain dia cikgu, bukannya kat atas dia. Yang mana? Dekat mana? Tak. Yang I tu dia cross dia dekat 5. Yang A tu cross dekat 3 cikgu. Dia mesti silang. Sebab tu nama dia kita silang, cross. Macam tu. Okey cikgu. Boleh Okey. Jadi kita tengok soalan seterusnya. Ini dapat 6 markah biasanya koordinat. Kalau dia bagi soalan nampak. Dia start masalah dia kadang-kadang soalan dia. Yang kita rasa, kamu rasa macam bila MX ni, kejam betul MX ni. Kan soalan dia susah. Start dia bagi kebat. Tadi. Nampak? Soalan nombor 1 dah kebat dah. Lepas tu baru soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dah biasa balik dah. Dia bagi nampak. Jadi kamu tengoklah kalau kamu rasa macam soalan nombor 2 tu macam nombor 1 tu macam sangkut je kan. Skip dulu. Pergi cari. Markah dia tak banyak-banyak. Kertas 1 ni markah dia bahagian A saja. Kalau kamu jawab dah okey dah sebenarnya. Bahagian B top up. Kan? Yang ni. Okay, kita tengok kamu rujuk yang saya share tu clear sikit lah. Ni tak clear sangat. Diberi GX sama dengan, saya salin balik. Biasanya dalam exam, bila kita jawab exam, langkah pertama, masa kita nak input ke dalam otak kita apa cerita dia, saya akan bahagi 2 space lebih kurang. Ni saya ambil maklumat dulu. GX sama dengan X kuasa 2 tolak 10X campur 24. Kenapa bahagi 2 space? Takut tak muat. Kan? Dengan keadaan dia kata X lebih besar daripada P, cari nilai P dengan keadaan GX mempunyai songsangan. Dia kata GX mempunyai songsangan. Okey. Kemudian seterusnya cari image bagi apa ni? G negatif 1X apabila objek ialah 15. Objek ialah 15. Okey. Yang ini dia problem dia kat sini apa dia kata apa? GX mempunyai songsangan ni. Macam mana kita nak tentukan dia ada songsangan ataupun tak ada songsang? Okey. Jadi kamu tengok macam mana dia ada songsang atau tak ada songsang sebab dia kata nak cari nilai X. Dia kalau kamu tengok bila kita buat songsang, problem dia kat sini kalau kamu tengok dia GX ni kalau X kita ni nilai dia kalau kita buat songsang cara biasa kita tak dapat ni tau. Kenapa tak dapat? Cuba kamu tengok. Kita tak boleh buat songsang tau untuk benda ni. Kenapa tak boleh buat songsang? Sebab dia kuasa 2 ni susah kita buat songsang. Kan? Kecuali bila kita faktorkan akan dapat benda yang sama. Itu saja. Nampak? Benda yang sama boleh. Kalau tak sama memang jam. Tak boleh. Sebab apa? Dia kuadratik kat sini. Kuadratik adalah X kuasa 2 tolak 10X tambah dengan 24 ni. Cuba kamu tengok. Kita hanya boleh jadikan dia, kita kena faktor macam biasa dulu. Kita tak boleh cerita dia. Sebab dia tak boleh ada banyak-banyak X jam. Okay? Dia kena tengok. Soalan ni dengan keadaan X lebih besar pada P. Cari nilai P dengan keadaan GX mempunyai songsangan. Seterusnya cari image bagi G negatif X apabila objek ialah 15. Okay? Jadi macam mana kita nak jadikan persamaan tu hanya tinggal satu je X. Nampak? Kuadratik tapi nak jadikan persamaan tu tinggal satu je X. Iaitu kita boleh buat 2 kaedah. Satu, kita boleh tukarkan bentuk vertex.
Bila kita buat bentuk vertex, maka yang tinggal tu adalah apa kita panggil? Satu je X. Bila satu X baru kita boleh songsang. Ni dua orang X ni. Dua orang X tak boleh buat songsangan. Faham tak saya cerita apa ni? Guna PKD kan cikgu? Ha? Guna PKD ya? Tapi kita tak pakai PD ya. PKD ya, saya ajak kamu simple ya cerita dia, betul tak? Kau tengok saya buat. Penyempurnaan kuasa 2. Oh, okey. Okey. Contohlah kita boleh buat kat sini. Kalau kamu tengok cerita dia. Contoh saya buat kat sini ya. Kan? Gx sama dengan X kuasa 2 tolak 10X campur 24. Kat situ. Sini saya akan jadikan dia 2 kurungan. Kuasa 2, kuasa 2. Okey, kat sini campur. Campur pula, tolak. Okey. Jadi, langkah pertama apa kita buat, saya akan tulis kat sini. Dia punya formula paksi simetri kita adalah X sama dengan negatif B per 2A. Ini formula paksi simetri. Jadi, kita boleh cari paksi simetri dia X sama dengan negatif B. Negatif B maksudnya negatif 10 per dengan 2A. Jadi kita akan dapat kat sini secara corakkan 10 bagi 2, 5. X sama dengan 5. X sama dengan 5 masuk dalam kurungan dia akan bertukar jadi negatif 5. Nampak? Okey. Kemudian yang belakang ni dia terus pergi belakang. Ini penyempurnaan kuasa 2 kan? Tapi yang cara simple sikit lah. Di jawapan kita akan dapat X tolak 5 kuasa 2 kat sini. Sini akan dapat negatif 25 campur 24 negatif 1. Okey. Yang ni yang penyempurnaan kuasa 2 yang kita kena tukar macam ni. Bila kita buat macam ni, baru dia boleh buat jadi kita panggil dia apa? Baru kamu boleh jadikan dia songsang. Tak boleh buat songsang. Cikgu, yang cara yang ni, yang kat tengah-tengah tu mesti negatif. Yang tolak tu. Yang ini formula dia memang tolak. Oh, Nanti saya tunjuk 2-3 contoh untuk kamu. Tapi yang ini boleh guna satu lagi cara yang saya ajar kamu pakai formula ni, masukkan dapat X masuk dalam Y. Sama tak cerita dia? Akan dapat benda yang sama juga. Ini cara nak tunjuk kata soalan kata penyangkut kuasa 2 macam ni lah. Kan? Jadi bila kita buat macam ni, benda ni kita boleh jadikan dia songsang. Bila kita boleh jadikan dia songsang? Kita tak ada masalah jadikan dia songsang. Kecuali X kita ni mesti apa? Punca kuasa 2 kan, dia pergi sebelah nampak? Kan? Jadi X kita ni kita tak boleh apa? X kita dia mesti lebih besar atau sama dengan 5. Saya rasa 5 kan? Betul lah. Sekejap saya tengok. Soalan dia nak cari nilai P. Saya rasa P tu 5 ni. Betul tak? Saya semak. Nanti saya salah bagi kamu. Kacau. Semak sekejap. Betul. Okey. Sini kita dengar. Dia akan mempunyai songsang kan? Selagi kita punya X ni adalah wujud. Contohnya macam inilah cerita dia mempunyai songsang. X kita mesti tak boleh kosong aja. X tak boleh sama dengan kosong je. Tengok. Okay. Kalau X kita sama dengan kosong, dia akan jadi kat sini. Jadi kalau X kosong.
Boleh. Kosong. Ya. Mana dia jadi tak wujud? Tarikh. Soalan ni pelik ni. Ya, saya rasa X ni boleh jadi apa-apa nombor pun. Tak ada masalah pun X ni. Apa-apa nombor boleh jadi sebab dia boleh jadi songsang. Kenapa dia bagi nombor ni P kan? Dengan keadaan X lebih besar pada P. Saya rasa macam itulah cerita dia. Ni bagi pendapat saya rasa. Jika kamu tengok balik tengok. Kalau ada pembetulan saya akan beritahu. Biasanya kalau kita dapat faktor simetri ni maksudnya kita masukkan X kita mesti lebih besar atau sama dengan 5. Cerita dia kat situ. Tapi bagi saya dia ini saya tengok jawapan dia 5. Sepatutnya X lebih besar dari 5 tapi X lebih kecil pun boleh. Maksud sebab X boleh jadi apa-apa nombor pun. X lebih besar dari 5 boleh, X lebih kecil pun boleh. Jadi jawapan kita kat situ soalan cari nilai P, kita tulis P sama dengan 5. Yang ni dia keliru sikit lah. Okay? Tapi yang selepas ni tak ada masalah. Cari image bagi G songsang ni tak ada masalah lah. Kita dah boleh buat dah. Sebab kita boleh buat G songsang sebab GX kita sama dengan X tolak 5 kuasa 2 tolak 1. Jadi kita boleh buat songsang boleh buat dah. Kalau kita guna biasa let Y pun boleh. Kita buat pakai biasa pun boleh. Contoh kalau saya gunakan let Y, saya boleh jadikan dia kat sini G negatif 1X songsang adalah sama dengan X ni tambah 1. Kemudian baru punca kuasa datang. Kemudian tambah 5. Jadi jawapan dia nak tulis bagi cantik adalah 5 tambah punca kuasa X tambah 1. Okey kat sini. Cikgu cuba cikgu tunjuk yang let Y tu. Oh, let Y tu. Okey. Let Y. Y sama dengan X tolak 5 kuasa 2 tolak 1. Pindah ni dulu. Y campur 1. Sama dengan X tambah 5 kuasa 2. Punca kuasa 2 pergi. Y tambah 1 tinggal X tambah 5. Okey. Jawapan kita akan dapat kat situ. Tambah pula kat dalam ni silap. Tolak Pandai-pandai saya tukar. Okey. Sini akan jadi 5 tambah punca kuasa 2 Y tambah 1. Tu dapat ni. Boleh? Itu jawapan akhir dia cikgu. Ini jawapan bukan jawapan akhir. Tak habis lagi. Ini baru kita cari songsang dia. Okey cikgu. Lepas tu kita kena gantikan X dia sama dengan 15 baru dapat. Okey, kat sini bila saya buat ni sebab saya tengok jawapan dia bagi tak lengkap ni. Jawapan dia yang dia bagi jawapan ni jawapan dia bagi. Ni jawapan dia bagi. Cikgu macam mana yang X lebih besar daripada 5 tu? Tu saya nak betul. Ni jawapan dia bagi, Azina. Kan? Sekarang saya nak betulkan betulkan jawapan dia. Ni jawapan salah. Okey. Cikgu. Sebab Memang majoriti buku latihan math ada banyak jawapan salah cikgu. Ada sebab yang lah ni yang baru ni kadang-kadang yang beli tahun ni sebab kamu silibus baru tau. Jadi macam saya lah, saya tulis buku dah lama dah, saya duduk buat apa soalan-soalan. Saya hanya perlu tengok balik soalan, update sikit, adjust sikit aja sebab buku baru, betul tak? Kan? Tiba-tiba tahun ni dia kata kami nak ubah silibus, buat baru. Kalut tu.
Nampak? Fuh. Betul tak? Bila kalut, pakat buat semua. Dia jadi bila buat cepat tu kadang-kadang berlaku kesalahan. Tapi soalan ni tak salah. Soalan tak salah. Jawapan yang diberikan tu. Jawapan dalam buku ni, bila saya tengok jawapan ni salah. Nampak? Kenapa saya bagi salah? Jawapan ni tak kena. Kat sini baru. Jadi cikgu apa jawapan betul ni? Jawapan betul dia sini. Bila buat yang ni baru nampak. Sebab untuk nak bagi syarat keadaan tu berlaku ataupun tidak, kan? Kita kena tengok ada dua syarat. Yang pertama, bahagi dengan kosong. Yang ni punca kuasa 2 X tambah 1. Kamu kena ingat, punca kuasa 2 mesti wujud selagi orang dalam ni positif. Betul? Kalau dalam ni nilai dia negatif, dia akan jadi math error, tidak tertakrif. Punca kuasa 2 nombor negatif tak ada. Betul? Faham tak ni saya cerita apa? Faham. Jadi syarat dia, macam mana kita nak buktikan dalam ni mesti sentiasa positif. Maksudnya syarat dia yang tadi kita buat adalah X tambah 1 ni mesti lebih besar. Betul tak? Mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Nampak? Dia mesti lebih besar dengan kosong. Apa maksud dia besar atau sama dengan kosong? Maksudnya dia sentiasa positif. Kan? Jadi jawapan kita adalah X lebih besar atau sama dengan negatif 1. Oh, kena soalan dia. Jadi saya rasa lah soalan ni, orang lain buat soalan, orang lain buat jawapan. Kan? Jadi waktu bila buat jawapan tu, bila saya tengoknya baru betul. Jadi jawapan kita, P kita sebenarnya adalah sama dengan negatif 1. Baru kena. Baru betul. So yang paksi simetri tu. Yang ni betul. Kita buat semua betul. Ini nak, kalau kita tak buat macam ni, kita tak dapat songsang. Sebab nak buat songsang, kita tak boleh ada 2 orang X. Kalau 2 orang X, macam mana kita nak buat? Tak boleh buat. Jadi sebenarnya first step dia yang warna biru tu, lepas tu kat belah kiri tu, lepas tu baru kat macam tu. Dia pergi macam tu. Kan? Nampak? Lepas tu baru kita sambung yang soalan dia. Dia kata apa? Cari image bagi ni apabila objek ialah 15. Objek 15 maksudnya masuk je lah G negatif 1, 15. Dapat jawapan kita 5 campur punca kuasa 2. 15 campur 1 dapat jawapan ni 16 kan? 4. Jadi akan dapat jawapan 9 habis. Soalan ni dahsyat. Maksudnya dahsyat lah. Maksudnya bagus juga jumpa soalan ni. Kalau tiba-tiba jumpa exam, kalau tak pernah buat soalan ni kan pelik. Betul tak? Jadi boleh terang balik tak yang paksi simetri tu? I mean buat cara panjang yang biasa. Yang ni. Cara mana yang biasa saya ajar kamu ke? Okay, kalau cara yang biasa saya ajar kamu untuk tukarkan daripada GX sama dengan X kuasa 2 tolak 10X campur 24 nak tukar kepada vertex tu tak? Kan kita buat paksi simetri, formula dia X sama dengan negatif B per 2A. Ini masukkan ke negatif 10 per 2A kita 1 dapat 5. Jadi kita akan dapat X5 ni kita masuk dalam ni. Bila kita masuk dalam ni kita akan dapat G5 sama dengan 5 kuasa 2 tolak 10 kali 5. Saya lagi prefer cara ni lah daripada cara ni walaupun ni nampak mudah. Tapi yang ini kadang-kadang susah nak ingat. 24. Jadi kamu kira benda ni, kamu akan dapat 25 tolak dengan 50 akan dapat negatif 25 campur 24 negatif 1. Nampak? Kemudian apa kita susun semula formula kita apa? Formula kita dalam bentuk vertex adalah Gx sama dengan ni A X campur P kuasa 2 campur Q. Ini formula kita lah. Jadi A kita 1 tak payah tulis. Kemudian X P kita ni adalah apa? Paksi simetri. Masuk dalam akan tukar jadi negatif. Yang belakang adalah nilai minimum maksimum yang ni. Dapat balik benda ni. Benda yang sama lah. Cuma kaedah ni lebih senang diingati berbanding dengan kaedah ni. Syifika? Faham. Boleh saya lagi suka kaedah ni. Cari X, masuk X dalam Y. Kemudian tulis balik. Okey. Boleh Mak Arjin? Cikgu. Okey. Ni PKD punya ni lah formula tu. Ni bukan PKD punya formula.
ini kita tak pakai penyempurnaan kuasa 2. Ini kita pakai dalam bentuk vertex, iaitu paksi simetri masuk balik dalam persamaan untuk dapat titik. Bila kita combine dua-dua orang ni, yang ini dengan yang ini, 5 negatif 1 ni adalah kita panggil dia koordinat titik minimum. Okey. Okey. Sini. Jadi seterusnya kalau kamu tengok nombor 3 ni lagi kurang ajar. Nombor 3 dia lagi gangster tau daripada nombor 2. Kan? Tengok. Boleh nangis tu buat nombor 3 ni macam soalan. Okey. Kalau kamu jumpa soalan dalam exam macam ni, kamu kena doa banyak-banyak Aduh. Mampus soalan dia. Okey. Soalan nombor 3A. Selesaikan. Dia bagi log kat sini, punca kuasa 2 kat sini, X, Y, Z tau. X, Y, Z. 5X campur 6. Okey. Per dengan kat situ log. Punca kuasa 2 kat sini, X, Y, Z. Kemudian kat sini, X campur 2. Sama dengan 2. Wow. Boleh. Jangan nangis Mak Rajin kalau jumpa soalan macam ni. Dia kena tukar jadi tolak kan cikgu bahagi tu. Apa? Bahagi tu kan tukar jadi tolak kan. Bahagi tu kita tak boleh tukar dia tolak ni. Ini bukan bahagi ni, jangan silap jangan silap. Kamu jangan tukar dia tolak. Dia tolak macam ni. Kalau log contoh saya bagi A kan X per Y. Yang ni baru jadi log AX tolak log AY. Ini dua-dua jadi Ni asing, ini bahagi besar. Kena punca kan cikgu? Faktor kan? Bukan, kita bawa sebelah je ni, senang je ni. Bawa sebelah. Bawa sebelah. Ni senang ya soalan ni. Kalau kamu tengok, kamu jumpa soalan macam ni kan, mesti kamu fikir mesti gila punya fikir, betul tak? Ini soalan mesti macam mana nak buat ni? Mampus, betul tak? Okey, cuba kamu tengok. Saya buat Jangan. Jadi, langkah pertama, secara matematik, apa langkah pertama yang kamu target? Bawa sebelah. Bawa sebelah, betul. Kamu tengok, bila kamu dapat step pertama betul, kamu akan tengok soalan ni jadi bodoh sebenarnya. Soalan tu terus bodoh. Dia terus jumpa korang, dia akan surrender. Okey, tak apa, you menang. Kata. X, Y, Z. Okey, sekarang kamu tengok. Saya tak buat. Saya bagi kamu buat sendiri. Okey. Next apa? Next kan 2 tu kat atas. Betul lagi. Okey, sekarang. Okey. Next apa? Pecahkan. Tak betul. Okey, tengok betul. Tengok betul. Kembangkan lah cikgu. Kembangkan. Yang X tambah 2 kuasa 2. Dah lah macam ni nak kembangkan. Cari mampu. Jangan kembangkan. Apa? Cuba tengok betul. Potong log X. Ya, betul ni. Aduh. Nampak? Mana ada soalan selesaikan suruh cari X, Y, Z? Pernah jumpa tak? Alah. Kalau soalan selesaikan, dia mesti suruh cari nilai X saja, betul tak? Lepas tu bila saya tengok soalan ni, wow, X, Y, Z ni memang kurang ajar soalan ni. Penipu besar. Penipu besar. Mana ada soalan dia bagi nak cari X, Y, Z? Mana ada? Soalan serentak boleh lah. Kan? Lepas tu soalan ni simple. Dia bagi hint kat mana kat soalan dia? Selesaikan. Kita pun tengok, alamak, X, Y, Z mampu. Mampu. Apa kita buat? Kasih mati lah. Yang ni yang tinggal apa? Mampus. Yang tinggal kuadratik lah. Buat kuadratik. Baru kat sini baru kembang. X tambah 5X tambah 6 sama dengan X square ni. Boleh dah? X kuasa 2 campur 4X campur 4. Dah jadi kuadratik. Jadi kosong. X kuasa 2. Berapa tinggal? Tolak X ni. Tolak 2. Betul tak? Kan? Betul juga. Betul ambil kalkulator lah. Settle lah. X sama dengan 2. X sama dengan negatif 1. Dah habis. Kan? Tapi kalau first time kamu tak pernah jumpa soalan dia buat, kamu surrender. Kamu kata, okay, but gila lagi kurang ajar. Tapi bila tengok betul-betul, mati. Itu trik orang buat soalan.
Salah satu trik nak buat soalan yang kebat yang dahsyat ni, dia akan buat soalan luar kotak supaya kamu tak jawab tau. Padahal soalannya sangat simple. Dia nak suruh kita nangis cikgu tak jawab. Ya, dia tengok nangis apa tu drop MAT. Sebenarnya bila tengok balik-balik sebab macam saya pengalaman saya dululah masa sekolah dulu. Saya dulu kat sekolah saya tak pandai mana pun MAT, biasa-biasa je. Kan? Masa kamu sekolah kan saya. Tapi bila saya masuk universiti kan, saya MAT saya lepas lah, tak adalah gagal, dapatlah kredit sikit kan. Sebab nak masuk universiti kena kredit MAT. Kan? Zaman-zaman saya dulu lah. 20 berapa tahun yang lalu. Okey. Jadi bila zaman tu kalkulator pun tak ada, pakai buku sipil. Jadi kita orang belajarlah tak kat mana. Bila pergi universiti belajar, baru nampak dah benda tu. Sebab belajar balik benda yang sama. Baru nampak. Bila masa tu nampak, saya terus semangat. Macam ni tak boleh jadi. Aku kena jadi cikgu, ajak balik budak-budak ni. Sebenarnya benda ni boleh buat. Itu contoh cerita dia macam tu lah, panjang. Tiba-tiba kesedaran. Kenapalah dulu tak terfikir, sebab dulu kan tak ada macam sekarang kamu ada apa? Ada social media banyak, gunakan sebaiknya, serius. Kan? Buka YouTube, tengok contoh-contoh soalan macam mana dia buat. Sebenarnya banyak benda yang mudah sebenarnya dalam MAT. Okay? Saya pun kadang-kadang tak terlintas dekat kadang-kadang sangkut. Saya nak kalau kamu ada soalan pelik-pelik, hantar kat saya. Saya suka dapat soalan ni pelik saya suka. Okay, tengok B 2. Ni pun sama ni. 4P campur 2 ni. Tengok campur kan. Betul eh? Tolak dengan 4 2P sama dengan 192. Okey. Ini dia ada step dia sebab apa? Dalam indeks, dalam soalan indeks, dia tak boleh ada benda pelik-pelik tambah tolak ni. Sebab hukum indeks tak boleh selesaikan tambah tolak. Hukum indeks hanya boleh selesaikan darab bahagi saja. Nampak? Kalau kamu ingat, jangan terpengaruh dengan log yang terkejut ni. Hukum indeks, dia hanya kata darab tukar jadi tambah, bahagi tukar jadi tolak. Tolak tak ada kaitan. Jadi apa kita buat? Bila kamu jumpa tambah dengan tolak dalam hukum indeks, tambah atau tolak, kamu kena ikut step dia. Yang pertama, kamu kena faktor. Nampak? Kan? Macam mana nak faktor pula ni? Macam mana nak faktor? Tengok. Bila saya tengok nak faktor, unknown kena sama. Ini 4P. Okey, cuba tengok. Sini apa? 2P, betul tak? Tapi asas tak sama, betul tak? Boleh tak kita samakan asas? Yes. 2 Automatik kamu akan nampak. Yang tu 2 Tapi yang ini kena pecah. Tengok saya buat pecah. Macam mana pecah? Dia akan jadi 2 kuasa 4P. Macam tu. Nampak? Kita terbalik cerita dia, tambah tukar di darab. Dia akan jadi 2 kuasa 2. Tolak dengan 2 kuasa 2 kali dengan 2P. Saya letak balik. Sama dengan 192, jangan usik. Yang kacau dia. Ni cerita P. Dia tak ada P, kau duduk diam dulu. Bila kita tengok kat sini apa jadi? Ini apa jadi? Kamu akan dapat dia akan jadi 4 2 4P. Betul? Tolak dengan ini 2 4P. 2 4P. Okay. Sama dengan 192. Okay. Kat sini kamu kena nampak. Yang saya nak kamu nampak. Menatang ni jadi satu unknown. Ni menatang ni. Jadi macam satu unknown yang kita boleh kira. Maksudnya 4 2 4P tolak dengan 2 4P. Berapa jawapan kita akan dapat? 3 2 4P. Betul. Kita akan dapat 3 2 4P. Dia jadi macam unknown. 192. Okey. Sekarang saya cakap apa next? 192 bahagi 3. Betul lagi. Nampak? Matematik biasa. Matematik biasa. Dia akan keluar sikit-sikit. Matematik biasa. 2 4P sama dengan ini kamu akan dapat kira. Iaitu apa? 18, 12, 64. Betul? 64 kan? Ya. 64. 64 dah boleh kira dah. 2 kuasa berapa? 64? 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. Jadi kat sini 2 4P sama dengan 2 kuasa 6. Potong 2. Jadi P sama dengan 6 bahagi 4. Iaitu 3/2. Nampak? Cikgu, macam mana dah 3 tu? 3 ni. 3 ni. Dia 4 2 4P dia macam ni. Ni jangan gelak ah, Marjin. Jangan gelak ah. 2 4P ada 4. Okey, tolak 1.
Tinggi 3. Jangan gelak. Nampak? Kan? Dia faham tak? Tak function lah. 2, 4P ni ada Boleh 4. replacekan 1, 2, 4 dengan X. 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4. Okey, ada 4. Tolak Lepas tu 1. tolak 1. Tinggal 3. Oh, tinggal 3. Dia macam 4 biji apple. Tolak 1. Tinggal 3. Cikgu dia macam 4X tolak X lah cikgu. Betul lah. Oh, okey. Betul saya bulat tu. Ataupun dari cara yang lebih sistematik, kita faktor. Bila kita faktor 2, 4P, yang tinggal apa? 4 tolak 1. Betul? Dapat tak? Bawah sama dah dia dapat 2, 4P 3. Sama kat cerita dia. Kan? Jalan kerja dia berubah sikit lah. Dia potong sama juga. Dapat balik. Boleh faham? Okay. Okay. Yang saya nak tunjuk kat kamu ni sebenarnya soalan ni. Nampak soalan ni macam gempak tau. Push, dahsyat soalan ni susah. Kalkulator pun kita tak pakai. Set je, kalkulator sikit je. Yang XYZ ni kejam. Dia memang kejam. Dia memang kejam. Tapi nasib baik dia bagi XYZ tau. Kalau dia bagi sini Y saja, pening tak? Ada Y, ada X. Macam mana? Selesai. Macam serentak ke? Macam-macam keluar, betul tak? Kan? Dia mesti bagi XYZ. Saya tengok XYZ tu dapat hint dah. Ni kurang ajar penipu soalan ni. Kan? Dia nak bagi kita buat soalan yang luar kotak lah cerita dia. Nombor 3 mana? Nombor 3. Nombor 3 tadi dah buat dah? Nombor 3. Oh, nombor 3. Okey, sekarang nombor 4. Boleh Okey. Nombor 4 Yang penting dalam exam ni kita try je. Kita cuba je insya-Allah kan. Dia kadang-kadang masa kita tengok soalan idea tak ada. Bila kita buka satu-satu kita buat, kita nampak. Kita buat je, gunakan knowledge kita tu. Rajah 2 menunjukkan tak share. Okey. Rajah 2 menunjukkan sebuah tangki air berbentuk kuboid. Haram tak ada kuboid langsung. Nak lukis pun. Kuboid. Oh, okey. Kan kira kuboid lah. Okey. Aduh. Dengan tapak segi 4 tepat dan lebar tapaknya ialah dia bagi lebar. Ni maksudnya kamu belajar dalam apa? Set dah kan? 3 set 2. Okay, segi 4 tepat. Okey. Kemudian dia kata apa? Diberi panjang tapak tangki air itu adalah 2 kali lebar. 2 kali lebar. Maksudnya yang ini katakan lebar kita ni sebagai X. Yang ini adalah sama dengan 2X. 2 kali lebar. Tingginya 6 meter kurang pada lebar. Dia main-main dah ni. 6 meter kurang pada lebar. Jadi tinggi dia 6 meter kurang pada lebar. Lebar tolak 6. Lebar tolak 6. Lebar betul. Dah saya tak ingat. Saya tak tahu. Sekejap saya tengok. Cakap ayat dia pelik. Betul ke soalan ni? Betul lah. Betul lah. Tak betul. Betul dan tak betul. Dia salah. Sekejap kita tengok length of the base. Nampak. Dia ada pencegahan ni. Nampak? Nipu je kerja ni orang Melayu ni translate. Nampak? Lepas tu saya dah agak dah saya tengok bila baca. Cuba kamu tengok bahasa Inggeris dia. Kan? Dia kata kat sini show a cuboid shaped water tank with rectangular base and the width of its base is dia punya width. Aduh. Tolong translate kat dia kejap ni. Mana translate dia? Maksudnya lebar. Dengan tapak segi 4 tepat dan lebar tapak. Betul lah lebar. Dia bagi. Saya yang salah. Ini lebar, sorry. Nanti marah orang buat buku ni kan. Lebar. Lebar maksudnya 4 tambah
2 set 3 set 2. Ni lebar dia. Okey. Kemudian length of the base water tank is 2 times its width. Maksudnya panjang ni adalah 2 kali semua ni. Baru betul. Jangan marah yang buat buku soalan ni, nanti tengok video saya ni marah. Kau baca tak betul. Ya. 4 tambah 3 set 2. Dia punya lebar tu kat tapak dah kan cikgu? Lebar ni lebar lah, ni panjang. Okey. Ni lebar ni panjang . Tadi saya salah letak tu jadi pelik tu. Lepas tu dia kata tinggi dia 6 meter kurang daripada lebar. Baru betul. Kurang daripada lebar maksudnya lebar dia 4 campur 3 set 2 tolak 6 lah. Nampak? Jadi tinggi dia ni lah. Baru logik. Isi padu. Kemudian dia kata hitung isi padu. Isi padu maksudnya apa? Darab semua, betul tak? Betul. Jadi isi padu dia adalah sama dengan, saya ambil siapa dulu kita nak ambil ni. Saya akan ambil yang ada 2 kat depan dulu. 4 tambah 3 set 2 darab dengan 4 tambah 3 set 2. Kemudian darab dengan 4 tambah 3 set 2 tolak 6. Okey. Boleh Ini soalan ni sebenarnya pasal set je. Okey, sekarang macam mana kita nak expand? Yang ini kita selesai dulu . Ni yang kacau dia. Kita buat satu-satu. Contoh, 2 pun saya tak nak kacau lagi. Saya akan 2 ekor ni sebab benda yang sama. Nampak? Bila benda yang sama, senang kita nak expand dia. Kan? Sebab bila benda yang sama, saya akan expand akan jadi 2. Kat situ akan jadi apa? Kita pakai formula yang A campur B square. Saya akan dapat A square plus 2AB plus B square. Kita akan pakai formula ni untuk darabkan set benda yang sama. Jadi kita dapat A square is 16 plus dengan 2. A kita 4. B kita 3 set 2 campur dengan B square. B square akan dapat 9, 2. Kalau kamu confirm begitu saya. Ini akan jadi 3 set 2 tolak 2. Okey, setakat ni ada soalan? Boleh? Tengok. Cikgu boleh tolong ulang. Cikgu tadi saya 92 tu cikgu. Yang mana? 92. 92. Okey, 92 ni bila kita kuasa 2 kan ni. Kan? 3 set 2. Bila kita kuasa 2 kan, dia akan jadi 3 kuasa 2 set 2 kuasa 2. Dia akan jadi 9 set dengan kuasa 2 mati tinggal 2. Cikgu, yang formula tu dia yang formula yang conjugate tu, yang sebelah kiri tu. Yang ni? Bukan. Ini expand, formula expand. Formula expand bagi set je lah. Bukan untuk semua. A tambah B, apa-apa pun. Contoh kalau X tambah 5 kuasa 2, dia akan jadi apa? X kuasa 2 campur 2 kali AB, maksudnya 5X. Kan? Campur dengan 25. Tu dapat 10X tu. Cikgu. Ya. Boleh tolong ulang lagi sekali tak cikgu yang cikgu expand tu? Yang expand ni. Ni. Itu. Expand ni kita pakai formula ni. Yang mana A dia sama dengan 4. A sama dengan 4. B dia adalah sama dengan 3 set 2. Okey. Boleh? Nampak. Jadi A kuasa 2 16 2 A B, nampak? Yang ini adalah B kuasa 2. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey. Kemudian yang ni 2 saya letak kat situ. 16 dengan 18 kita boleh campur. Apa jadi? 34. Betul ke? 34. 16 tambah 18. 34 kan? 34 campur dengan ini akan jadi 24. Cikgu 2 kali 16 34 cikgu. Oh, 2 darab 4 darab 3. 32 cikgu. Mana? Tak 34 tu. Mana cikgu dapat 34? 16 campur lah ni. Ni campur. Okey. Campur.
Jadi saya nak expand lagi ni. Boleh? Sekarang kita akan expand ni dengan ni pula. Dapat tak? Okay, expand ni. Sini yang 24 tu cikgu buat 2 darab 4 darab 3. 2 darab 4 darab 3. Okey. Okay. Dan kita expand 2. Sebab tu 2 saya tak masuk lagi. Kalau nak masuk 2 boleh tak? Kan? Bila masuk 2, 2 ni boleh masuk jadi besar, nombor ni akan jadi besar. Kan? 2 last sekali lah. So dia masuk last sekali. Jadi saya akan expand macam biasa lah. Yang ini 34 kali dengan yang ni. Dia akan darab depannya. Jadi 34 darab 3. Dia akan jadi apa? 102. Betul? Betul cikgu. Okey. Lepas tu yang ini akan darab belakang ni pula. Dia akan jadi negatif 68. Sama ni dengan ni pula. Dia akan jadi. Ni macam tadi lah. Nampak? Kita akan darab nombor dengan nombor dulu. Nombor dengan nombor 24 darab 3 akan dapat 72. Betul? 144. 70. Ni saya darab nombor dulu. Oh. Okay, 72. Kemudian cert dengan cert akan jadi 2. Bagi nampak aku faham cerita dia. Yang ini masuk sini. Kita akan dapat. Depan je akan darab. Negatif 48 cert 2. Cikgu. Ya. So bab cert ni ini je lah kan. Kalau nak beritahu, nak ringkaskan ini je kan cikgu. Dia main-main dengan benda ni kan. Expand je. Dan kamu kena anggap cert yang tinggal ni mesti prime numbers. Cert yang tinggal dalam ni mesti prime numbers. Faham tak prime numbers? Dia mesti prime numbers. Okay. Dan yang terbaik prime numbers. Tapi dia boleh juga bukan prime numbers. Bila benda tu tak boleh nak divide dengan perfect square numbers. Kan? Tapi biasanya dia akan jadi nombor macam ni lah. 2, 3, 5 macam tu. Sekarang kita dah boleh buat dah. Terus. Okey, kamu tengok ni dengan yang ini. Satu geng. Ni dengan ini satu geng. Nampak? Jadi 72 ni 1/4. 1/4 tolak 68. Jadi apa? 76. 70? 6. Salah tulis. 76. Kemudian yang ini 102 tolak 48. 102 tolak 48. 54. Dia akan jadi 54 cert 2. Okay, tak habis lagi ni. Baru 2 masuk. Ini senang lah cerita dia. 152 kan. 152 campur dengan 108 cert 2. Ini jawapan akhir dia. Cikgu boleh tak tolong ke bawahkan sikit yang ke kelas tu. Ke bawah dan ke kanan. Bawah dan ke kanan. Okey, ke bawah lagi. Okey dah. Okey, stop. Okey, dah. Cikgu, 6 markah dah daripada segi kita buat ni ya cikgu. Expand. Tu ya cikgu. Expand je. Bukan expand cert ni sebab tu markah ni syok tau. Sebab kita boleh expand. Tapi pelan-pelan lah. Jangan kalut. 6 markah ni maksudnya banyak tau. Dia punya. Kita boleh buat banyak. Tak ada masalah. Dapat 6. Kita expand pelan-pelan. Cert relax ya expand. Boleh? Sabrina? Balkis? Sengap je boleh ke? Boleh cikgu. Boleh Okay. Cert ni kalau tergelincir bahaya cikgu. Tapi dia buat pelan-pelan lah. Buat pelan-pelan. Sebab markah dia banyak. Lain lah kalau dia bagi soalan macam ni. Dia suruh expand bagi markah 2. Skip lah. Tak payah buat rugi masa. Kan? Ya Ahmad Rajin. Apa dia? Yang A tambah B kuasa 2 kan. Kalau A tolak B kuasa 2 dia akan jadi A kuasa 2 tambah AB tolak B kuasa 2 cikgu. Salah. Tengah je beza. A tolak B kuasa 2 dia akan jadi A kuasa 2 tolak 2AB campur B square. Yang square ni always positive. All square numbers akan jadi always positive. Sebab bila kita square, negatif hilang. Cikgu. Satu lagi yang kamu kena hafal yang conjugate tu lah. Yang conjugate adalah A campur B. A tolak B, dia akan jadi A square minus B square. Yang ni kena tahu juga. Boleh ke? Okay.
Ini soalan cert ni. Favorite juga. Form 4 lah. Untuk kamu. Memang favorite. Soalan cert. Tapi mungkin dia tak bagi macam ni. Si padu pun. Mungkin dia bagi direct dia. Dia suruh kamu simplify ke. Kan? Tapi relax. Hati-hati buat. Pergi nombor 5 terus. Nombor 5 pun. Oh, soalan dia memang syok. Tengok nombor 5. Okay. Topik apa? Alah, kantoi topik dia awal-awal. Tak best. Dia bagi tahu pula topik. Janjang. Aduh, janjang. Kan, okey. Tengok markah dia. Dua je. Ada idea maksudnya apa? Mudah ke susah sepatutnya? Mudah lah. Sepatutnya mudah. Janjang memang mudah. Walaupun dia bagi plate dalam bentuk log. Dia bagi 3 sebutan pertama. Jadi tentukan sama ada janjang ini aritmetik atau geometri. Very simple. Maksud kalau kamu jumpa soalan macam ni, kamu tak payah tentukan dua-dua. Kamu hanya tentukan satu je. Satu je, contoh macam ni. 4 log apa tu? Log 4 Log binatang apa pula? Tak nampak. Log. Log huruf apa pula kat situ? Aduh, sekejap saya tengok. kecil sangat dah. K punya. K. L. Okey, kemudian 12 log KL. Kemudian 20 log KL. Jadi kita tentukan dia, kita test aritmetik dulu. Aritmetik apa kita test? Kita kena test ni D dia. Adakah D dia sama? D maksudnya apa? D yang pertama adalah selepas tolak sebelum. 12 log KL tolak dengan 4 log KL. Dia akan jadi apa? 8 log KL. Betul tak? Okey, yang ni? Yang ni? 8. 20 log KL tolak dengan 12 log KL. Dia akan dapat 8 log KL. Jadi cukuplah. Ini maksudnya dah proof bahawa dia adalah apa? Janjang aritmetik. Tak payah buat geometri. Dia tak boleh jadi dua-dua serentak. Nampak? Ada tak dia tanya sebab? Tak ada kan? Ada? Tak ada. Dia tanya tentukan sama ada janjang mana. Kalau dia tanya sebab macam mana? Kita bagi tahu sebab mempunyai beza sepunya yang sama. Itu saja cukup. Okey? Boleh faham? Tak perlu kamu pergi tentukan, okey, pergi cek pula. Betul tak geometri? Tak payah. Cukup. Lepas tu markah dia 2. Cari hasil tambah N sebutan pertama pada janjang itu. Apa formula hasil tambah N sebutan pertama? Tn. A campur N tolak 1 D. Ni formula dia. Okey, apa A kita? A kita adalah 4 log KL campur dengan N tolak 1. Dia nak apa? Cari N sebutan pertama maksudnya N tolak 1 biar dalam N. D kita apa tadi? 8. 8 log KL. Maksudnya soalan ni apa? Dia suruh buat formula. Sorry. Saya pergi buat TN sebutan pula. Selalu silap. Hasil tambah N sebutan pertama. Hasil tambah apa? S N. Okay, Sn sama dengan N per 2. 2A campur dengan N tolak 1 D. Sama cerita dia. Okay, N per 2. 2A. 4 log KL. Dia bukan boleh suruh selesaikan. Dia suruh buat satu formula. N tolak 1. D kita 8 log KL. Kamu hanya perlu simplifykan benda ni. Kalau kamu tengok kat sini. Bahagi 2. Kita boleh bahagi 2 dua-dua orang. Nampak? Saya boleh potong sini. 2 dengan 8. Dengan 4. Ini mati. Yang tinggal kat situ N. 4 log KL campur dengan 4N log KL tolak dengan 4 log KL. Ini algebra biasa je. Ni dengan ni mati. Itu jawapan kita yang tinggal. 4N kuasa 2 log KL. Lepas tu saya beritahu kamu kalau kamu buat je,
Kamu nampak hasil tambah, ambil formula letak, substitute. Takat mana boleh buat? Buat. Cikgu boleh tak tolong ke bawah sikit atas tu? Ke bawah sikit. Ni. Nanti. Okey, bawah sikit. Bawah lagi. Bawah sikit. Okey dah. Okey. Cikgu, 4 N kuasa 2 dapat mana cikgu? 4N kuasa 2, N kali dengan N. Oh, okey. Ini je yang tinggal, yang lain semua mati apa? Cikgu. Sekejap cikgu. Boleh ni macam algebra biasa je sebenarnya. Cuma sebab dia letak dalam log KL tu yang jadi macam mengganggu minda sikit dan jiwa. Mengganggu. Tengok soalan ni, takut. Tapi kalau macam soalan 4 markah ni, kalau kamu tengok macam pelik, kamu rasa macam ni, skip dulu. Skip markah ni. Boleh? Boleh? Nombor 6. Tengok nombor 6. Nombor 6. Tengok soalan ni. Kebun kebat. Kebun buah-buahan Aiman telah menghasilkan 12,000 kilogram nangka pada tahun 2000. Pada tahun berikutnya hasil pengeluaran nangka menurun sebanyak 6%. Topik apa? Boleh teka topik dulu. Janjang, betul. Janjang. Ada 9 topik je lah, 4. Boleh teka topik. Okay. Kalau janjang, apa kita perlu ada? A, kan? Ada tak A kita? A. 12,000. Tahun 2000, letak tahun sekali. Kemudian, hasil pengeluaran menurun sebanyak 6% daripada tahun sebelumnya. Kalau menurun 6% maksudnya apa? Menurun 6% maksudnya asal 100%, tolak 6%, tinggal 94%. Ini kita panggil apa? Janjang geometri. Yang ini adalah dia punya R. Tu kena ingat. Demi peratus ni. Kalau naik, kita tambah. Peratus dia yang berubah. Nampak? Peratus dia tambah. Jadi berapa R kita? 94%. 0.94. Ini kita punya R. Tu kena ingat. A dah ada, R dah ada, senang lewat. Okey. Boleh? Ada soalan? Tanya. Kat sini dulu. Sekejap cikgu. Yang peratus tu dia kira 100/6 maksudnya? Sebab dia kata menurun sebanyak 6%. Kalau turun 6% maksudnya 100 turun, tolak 6. Kalau dia kamu jumpa meningkat sebanyak berapa peratus maksudnya 100 tambah. Dia mesti melibatkan 100%. Itu cerita pasal peratus ni. Jadi RD 94% ke 0.94? Sama, dua-dua ni nombor sama. 94 bagi 100, 0.94. Okay. Sebab dalam janjang, kalau dapat A dengan R untuk janjang geometri, selesailah apa soalan pun sebab semua formula pakai dia. Okay? Cuba tengok soalan dia. Cari jumlah jisim maksimum nangka yang dihasilkan sekiranya aktiviti planet diteruskan untuk jangka masa panjang sehingga tiada lagi nangka yang boleh dihasilkan. Agak-agak formula apa kita nak pakai? Infinity lah. S infinity, betul. Siap lah. A 12,000 bahagi dengan 1 tolak 0.94. Dah siap. Tekan kalkulator, selesai. Dia simple je sebenarnya kebat ni. Cuma nak dapat benda tu, dia tak bagi direct tau. Dia indirect. Berapa bawah dapat ni? Apa ni? 200,000. Dua? 2 ada 5 kosong. Kemudian 2 pasal ada 1, 2, 3, 4, 5. 200,000. Okay. B, pada tahun berapakah jisim nangka yang dihasilkan adalah kurang daripada 4,000 buat kali pertama? Ini apa dia tanya? Dia minta apa? Apa idea kita tulis? TN. Yes, TN. Kemudian? Kurang daripada 4,000. Betul. Masuk formula TN. Apa TN? ARN tolak 1. Dah. Selesaikan. Dapatlah.
Tapi tak dapat tahun, kamu akan dapat N. Kemudian kita kira lah tahun berapa. Sebab tu dia bagi 2000 supaya senang kamu nak bagi jawapan nanti. Okay. Jadi A, R, N ni, A kita tadi 12,000. R kita 0.94. N tolak 1 lebih kecil pada 4,000. Kemudian kita akan tinggalkan kat sini 0.94. N tolak 1 lebih kecil pada 4,000 bahagi 12,000. Maksudnya 1/3. Betul kan? 1/3. Okay. Yang ini kena pakai log. Kan? Tapi yang ini ada awas. Kena jaga-jaga awas kan? Kat mana nak awas dia? Awas dia berlaku apabila nombor yang dalam sini, dalam log ni, nombor dia kurang pada 1. Kena ingat. Kalau nombor kurang pada 1, bila kita guna log, kamu kena ingat, log nombor yang kurang pada 1 bersifat negatif. Jadi bila kita tukarkan dia, dia akan jadi N tolak 1, negatif pindah ke sebelah. Sifat dia negatif. Jadi simbol ni akan bertukar sebenarnya. Dia akan jadi log 1/3 tolak dengan log 0.94. Kamu dah boleh tekan kalkulator. Cikgu, macam mana dapat 1/3 tu? 1/3 4,000 bahagi 12,000. Oh, bukan tolak kan? Kan bahagi. Ni darab. Log 1/3. Ni dapat perpuluhan. Berapa perpuluhan? Bagi 2 titik perpuluhan cukup. Tak payah banyak. Kenapa saya dapat negatif 0.45? Negatif 0.45. 0.45. Betul ke? Nanti kan tambah 1 kan cikgu. Jadi tak apalah kot kan. Dia tak boleh tu. Kecil sangat tu. Cuba tekan kalkulator log ni. Tolak pula. Sorry. Bahagi. 17.76. Betul. 17.76. 76. Jadi kita akan dapat jawapan kita N lebih besar daripada 18.76. N sama dengan berapa ni? 9. Boleh? Cuba tengok. Jadi kalau N 19, tahun bilakah benda ni berlaku? Selepas 19 tahun. N 19. 2000? 19 ke? 18. Jangan silap. Kenapa 2018? Sebab A kita tahun 2000. Nampak? Bila A kita tahun 2000, maksudnya tahun pertama kita adalah tahun 2000. Kan? Selepas 19 tahun maksudnya apa? Dia akan jadi apa? Selepas 19 tahun. Yang ke-19 tu adalah 2018 lagi ya. Sebab yang pertama tu adalah 2000. Itu dia kena jaga kalau tahun ni. Okay. Kalau dia bagi kat sini 2001, baru betul. 2001 baru betul. Boleh? Cikgu, tolong ke bawah kan yang kertas tu. Kertas. Kan lagi bawah lagi. Okay, dah. Okay. Macam kamu lah. Kamu lahir tahun bila? 2005. 2005 betul tak? Sekarang 21. Berapa umur kamu? 16. Sepatutnya berapa? Sepatutnya 16. Sepatutnya 15. Sepatutnya 15. Nampak? Masa 16 maksudnya tahun ke-16. Kan? Tapi umur kamu sebenarnya kamu baru 15 tahun. Tak payahlah belajar.
Situasi tu tak boleh baca. Tak, pengiraan dia lah. Sepatutnya kamu dah hidup selama 15 tahun maksudnya kan. Kamu lahir tahun 2005. 2006 baru umur kamu kira setahun. Betul tak? Ini kira umur. Ini janjang. Kau jangan sama pula umur dengan janjang. Kacau cerita dia. Umur kadang-kadang pelik juga cerita pasal umur ni. Okey? Boleh? Ini cerita dia. Nombor 7. Vektor. Nombor 7. Vektor. Yes. Vektor. Dah belajar vektor? Dah. Ada exam? Exam bila? Esok ke? Syafiqah besok Syafiqah? Saya matematik hari Rabu. Matematik. Rabu pula hari Khamis. MAT belum? MAT next week. Next week. Lambat lagi. Kalau saya tanya soalan PM cikgu boleh ke cikgu? Boleh. Tak ada masalah. Apa ni, Safa Indah? Bila exam? Tak tahu. Tak ada pun kata apa-apa. Tak ada exam? Alhamdulillah. Syukur. Hari-hari nanti bila form 5 exam, kamu kena cuci longkang, kemas bilik, cabut rumput. Intan Nur Ain. Intan. First time saya tengok Intan Nur Ain ni. Boleh faham ke Intan? Okey. Sekarang kita tengok cerita dia. Vektor nombor 7. Rajah 3 menunjukkan kedudukan tiang ABC bagi pagar di kawasan kandang lembu dan kambing yang berbentuk segitiga. Soalan dia, SPP punya soalan ni. Ini soalan SPP tau. Semua ada cerita. Kandang lembu, kandang kambing, benda seperti tadi je. Okay. Label dulu. Untuk soalan vektor, yang penting yang pertama kamu kena label. Jadi AB, ingat anak panah penting. AB adalah X. Label dulu. BC adalah Y. Kena label betul-betul. Anak panah jangan lupa. Dan yang ni kalau dia bagi bentuk macam benda ni, kita kena tulis kat tepi. Jangan kacau. 5AD sama dengan 3AC. Jangan guna lagi selagi kita tak nak guna tu. Kemudian. Tak payah pergi selesai ni dulu. Kemudian cerita tu. Ungkapkan setiap berikut dalam sebutan X dan Y. AC. Okay, soalan dia pertama AC. Dia nak AC, kita pergi buat AC. Terus dari A nak pergi ke C. AB tambah dari BC. Yes, betul. AB tambah BC. Selesai. Jadi X tambah. Akan dapat X tambah dengan Y. Ini bonus lah. Nombor 1. Nombor 2. Apa soalan nombor 2 dia bagi ni? BD pula. BD macam mana nak buat? Okay. BD kita buat. Paling senang kita lalu mana? Kita nak lalu A ke nak lalu C? Jadi biasanya kita akan pilih huruf yang ikut abjad. Ikut abjad. Jadi saya akan pilih B nak pergi ke D, saya akan lalu A. Bila ikut abjad dia sebenarnya lagi mudah nak faham. Okey, apa BA? BA adalah negatif X. Betul? AD, berapa AD? AD kita ada. Baru kita tengok. Bila perlu kita tengok AD ada. Nampak? AD adalah potong 5 pergi sebelah. 3/5 AC. Baru nampak cerita dia. Okay. Ada tak AC? Ada sebelah. Dia akan recall macam tu. Jadi negatif X campur dengan 3/5 AC kita adalah X campur Y. Okay. Sekarang kita kena satukan unknown saya cerita dia. X dengan X kena satukan. 3/5 tolak 1. 3/5 tolak 1 dia akan jadi negatif 2/5 X campur dengan 3/5 Y. Siap A. Okey, boleh? Ada soalan? Setakat ni dulu, tengok dulu. Cikgu, apa beza kalau dia bagi macam 5AD sama 3AC dengan dia bagi macam ratio? Sama je, dua-dua tu sama. Ini boleh jadi ratio juga. 5AD sama dengan 3AC bila kita kumpulkan nombor dan huruf. Contoh saya potong ni pergi sini, potong ni pergi sini. Nampak? Jadi apa kesimpulan kita?
AC 5 bahagian, AD 3 bahagian. Jadi AD 3 bahagian, AC 5 bahagian, DC tinggal 2. Sebab kalau dia bagi ratio pun kita boleh tukarkan jadi equation. Kan? Contoh dia bagi kat sini AD, dia kalau bagi ratio lah, AD dia kata ratio dengan DC equal to 3:2. Kita susun kat bawah ni. Ni pindahkan ke bawah, kemudian jadikan per. Tak sama dengan cross. Dia boleh tukar-tukar ratio dengan fraction. Boleh? Ni di cross ni. Ini soalan sama cerita dia. Tapi ini DC, ini AD. Soalan 5 AD. Ini DC, tadi AC. Ini DC. Ni kita buat pasal DC cerita dia. Tak ada kaitan dengan soalan ni. Cuma kita buat balik. Contoh nak tukar kalau dia bagi ratio, tukar kepada equation. Boleh, tak ada masalah. Okey, 3 markah. Okey, cari luas kandang kambing jika luas kandang lembu 12 unit. Yang ni problem besar. Kenapa problem besar? Dalam vektor, kan, kita tak belajar luas tau. Kamu kena ingat. Dalam vektor kita tak belajar luas. Tapi dia bagi tahu cari luas kandang kambing. Mana satu kandang kambing? ABD. Kan? ABD adalah kandang lembu. Sorry. Ni lembu. Kemudian dia kata BDC. Okey, BDC kambing. BDC kambing. Okey. Jadi dia kata kat sini luas kandang lembu 12. Luas ni 12. Berapa luas sebelah ni? Yang ni kita kena gunakan konsep vektor. Konsep vektor ni dia, yang ni yang bila kita pakai nak kaitkan luas, yang tu yang akan jadi sangkut sikit bila kita nak buat. Okey. Jadi langkah pertama apa kita buat? Kita kena tengok bentuk apa yang kamu nampak cerita dia. Okey, nampak? Kena guna yang 1/2 dah tapak dah tinggi. Ya, betul. Yang tu saya nak tengok. Buat bentuk apa? Bentuk dia segitiga. Kan? Bila bentuk dia segitiga, kita boleh gunakan formula panjang tapak kali dengan tinggi. Okey, cuma beza dia kat sini, kita nak tengok. Okey, dia kata kat sini kawasan kandang lembu dan kambing bentuk segitiga ABD adalah kawasan apa? Apa tadi saya cerita? Apa saya cerita? Ni kandang lembu. Panjang, susah betul nak cerita dia kan, nak keluar. Okey. Jadi bila kita nak guna segitiga, luas segitiga adalah pasal apa? Panjang tapak kali tinggi. Jadi kita kena ambil panjang tapak. Contoh saya ambil AD sebagai panjang tapak. Tinggi dia ni. Ni dia punya tinggi. Tinggi mesti kita pakai tinggi serenjang. Tinggi serenjang. Okey, ada cerita senisbah je tengok. Jadi luas lembu, lembu sama dengan 1/2 AD darab dengan tinggi. Tinggi saya letak sebagai height H. Kan? Jadi sama dengan berapa dia bagi tadi? Luas dia adalah 12. Dia tak ada kaitan dengan vektor pun ni. Dia cerita pasal luas je. Okey. Jadi kalau kita pindahkan kat sini, saya akan dapati bahawa height dia adalah sama dengan 24 per dengan AD. Itu dia punya tinggi dia. Okey, 24 per dengan AD. Okey, sekarang ni kita tengok macam nak cari luas kambing. Luas kambing tu yang susah nak cari. Luas kambing sekarang ni, apa kamu nak buat? Kamu kena tengok dia punya ratio dia. AD dengan DC ratio dia 3 dan 2. Nampak? 3 dan 2.
Jadi kat sini kita gunakan ratio. Saya akan ambil semua kot. Semua. Kalau saya ambil semua, kejap. Boleh ke pakai 2 ratio. Ni luas ni, luas. Macam mana cerita luas? Sekejap. Oh, sama-sama. Jadi luas kandang kambing adalah sama dengan 1/2 panjang tapak dia DC tapi kali dengan tinggi juga. Panjang tapak dia DC kali dengan tinggi. Luas yang formula yang sama. Jadi kat sini saya akan dapati bahawa 1/2 DC pula yang kita kaitkan dengan AD. Kita tengok kat sini. AD per dengan DC ratio AD 3 DC 2. Jadi kat sini saya nak DC, jadi cross akan dapat 2 AD sama dengan 3 DC potong DC sama dengan 2/3 AD. DC sama dengan 2/3 AD. 2/3 AD kali dengan H. H pula adalah 24 per dengan AD. Cantik. AD mati. Yang tinggal 2 pun mati. 24 bahagi 3 sama dengan 8 unit. Okey. Boleh tengok. Dia sebenarnya cerita ni bukan pasal vektor. Dia tak ada kaitan dengan vektor. Dia hanya berkaitan dengan luas saja. Boleh faham? Macam mana? Okey. Boleh cikgu. Sekejap, saya tengok. Oh, saya ingat Syafiqah hantar mesej. Syafiqah tak hantar lagi soalan. Nanti lepas kelas ke? Cikgu. Oh, saya Banyak ingat, cikgu soalan. Oh ya ke? Saya ingat bunyi sebab ada bunyi tonteng-tonteng, saya ingat kamu yang hantar. Sekejap kita share balik. Boleh faham ni setakat ni? Nampak? Yang last tu persamaan serentak cikgu. Persamaan serentak. Yang ni Okey. Yang ni sebenarnya saya gunakan nisbah yang tadi saya bagi tahu nisbah ni. Nisbah AD dengan DC. Oh ni kita buat ni. Saya terpaksa saya dah buat dah. Ni. AD sama dengan 2/3 DC. Bukan, kita nak DC. DC sama dengan 2/3 AD. Tapi yang atas-atas tu cikgu, yang luas L, ladang kambing semua tu. Oh yang ni gambar ni. Gambar ni, kamu tengok cerita dia. Saya asingkan Mula-mula landang lembu. Landang lembu dia macam ni bentuk dia. Ni B. Ni A, ini D, ini B. Jadi luas segitiga kita boleh kira dengan ni tapak dia 1/2 darab dengan AD darab dengan tinggi. Height. Nampak? Landang kambing pula, kandang kambing pula bentuk dia macam tu. Bentuk dia macam tu. Nampak? Yang kandang kambing. Ini D, ini C, ini B. Formula nak kira luas ni sebab kita nak guna height yang sama. Sama juga ni height dia. Ni H. Jadi panjang tapak dia mana? Ni. Sini tapak dia jadi. Sebab tu luas kandang kambing adalah 1/2 DC kali dengan height. Itu formula luas segitiga.
Boleh? Jadi kita substitute je lah sebab kita ada dua-dua ni kita ada kaitan sebab apa? Kita ada nisbah dia. Nampak? Jadi kita buat apa? Yang ini tadi saya buat sama dengan 12. Bila sama dengan 12, dia akan jadi kita akan dapat H. Sebab height nak pakai kat sini sebab height nilai dia sama kan. 12 kali 2, 24 per dengan AD. Kan? Manakala luas ni akan jadi apa? Kalau kita tahu DC, kita boleh dapat lah. Lepas tu kita gunakan ratio tadi ni. DC kita gantikan DC tu dengan apa? 1 per mana? Mana saya kaya 2/3. 2/3 AD. H pula ganti dengan ni. 24 AD. Jadi AD dengan AD mati. Dah boleh kira. Ambil ni dapat jawapan kita 8. Dan kita tengok logik lah sebab luas dia pun lebih kecil berbanding dengan luas kandang lembu. Oh, dapat cikgu. Boleh? Okey? Boleh. Ya. Boleh. Jadi cukuplah untuk malam ni sampai sini je insya-Allah. Yang ini adalah persamaan serentak, baru jumpa persamaan serentak. Rasanya yang ni kamu boleh buat kot kan? Cubalah pelan-pelan. Okey, saya akan bagi kat kamu ni. Apa ni link untuk kamu dapatkan jawapan kan? Link dia dalam bentuk QR code. Kau boleh scan tak? QR code boleh je. Boleh kan? Boleh scan. Saya akan hantar QR code kat kamu. Dan nanti kamu boleh ni lah. Okey? Kejap lagi saya akan hantar dalam grup. Boleh Yang ini sampai nombor 7 dulu banyak juga ni. Tengok soalan memang agak-agak mencabar juga kan. Okey. Jadi exam nanti buatlah macam mana yang patut. Okey, lambat lagi exam kan? Azrina dengan Mak Rajin ada exam tak? Saya punya hari 2 minggu. Oh, lambat lagi. Sebelum cuti lah. Sebelum cuti. Selepas cuti seminggu. Tapi kamu lagi kan cuti punya lama sambung balik tu. Sambung balik form 4, bukan form 5, sambung balik form 4, lepas tu bulan 3 baru form 5. Kan? Tapi saya rasa kebanyakan sekolah masuk cuti tu dia dah ajar form 5 dah. Yang mana syllabus dah habis. Saya tengok banyak cikgu dah prepare untuk lepas cuti bulan 12 ni, bulan 1 kamu memang walaupun kamu masih lagi diiktiraf sebagai tingkatan 4, tapi kamu akan diajar terus. Pelajaran tingkatan 5. Itu ada setengah sekolah, saya jumpa kawan saya, dia kata tak boleh. Sebab apa? 3 bulan tu aku nak guna untuk buat revision untuk mereka ni. Mereka ni tinggal banyak. Jadi saya rasa saya akan ikut option yang mana? Nombor 2 kot. Yang tinggal banyak. Kan? Tengoklah macam ni, kita bincang kemudian nanti. Form 5 nanti. InsyaAllah. Okay? Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Video, lupa beritahu, video matematik semalam dah up separuh. Alright. Okay. Okay. Terima kasih cikgu. Bersama Walkis. Baru dengar suara Walkis. Okay. Saya ada lah tadi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.